Camp score alkene. Dah dapat kan? Dia cetak semua ke tak? Macam mana? Camp score ni. Ada tak depan you all? Dia cetak lah sampai bab 3. Chapter 3. Ada lah. Ini chapter 2 Buka chapter 2 alkene. Nanti you punya UPS minggu yang ke-6 ke? Minggu depan minggu ke-5 kan? Minggu depan dia ada pre UPS dulu. Lepas tu nanti baru betul-betul UPS. Chapter dia sampai chapter 2. Intro dan alkene. Jadi kita habiskan, kita buat ni bagi kita bagi dah nampak sikit. You kena banyak buat latihan baru okey. You tak tahu pun you tak tahu. Kita cuba buat. Okey, tengok objektif dulu. Apa jawapan dia you all sambil you all beritahu saya lah nah. You can just kita ni tengah buat discussion lah. So you macam dalam kelas saya tanya, you all jawab je lah. Ya, yang mana satu jawapan dia You can just ask anytime. You just ask. Okay, number 1. In a free, kita dah baca Fatihah belum? Baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, number 1 In a free radical substitution reaction of methane with chlorine gas under sunlight, which of the product prove that the reaction is undergo sebenarnya free radical substitution reaction? Dia kata reaction of methane CH4 dengan chlorine gas. Okey, adanya cahaya. Ingat dia solventnya ada chloromethane lah. Which of the product prove that the reaction is undergo? The reaction has undergo free radical substitution. Okey, hydrochloric acid, chloromethane, hydrogen gas, ada semua tak ada. Okey, ethane. Memang produk dia adalah chloromethane plus HCl. Nanti dia punya side product dia, bila metil dengan metil free radical tu dia bertemu, dalam dia punya termination, kalau kita tengok termination, free radical ni bertemu, so dia akan menghasilkan side product. Side product dia adalah ethane. Semua ni produk dia, chloromethane, hydrochloric acid, hydrogen gas tak ada, ethane ada. Jadi saya ingat yang ini ikut jawapan dia. Sebab nak cerita kata dia benda ni free radical. Chloromethane. Kalau tengok chloromethane, kan kita mungkin saja kata substitution saja. Substitution saja. Jadi HCl tu tukar ganti substitution saja. Tapi kalau kita lihat metil combine dengan metil dan jadi ethane tu menunjukkan adanya free radical. Saya rasa jawapan dia D lah. Sebab nak jadi ethane tu macam mana dia tentu daripada combination of free radical. Jadi menunjukkan reaction ni adalah free radical substitution. Dia melibatkan free radical. Saya rasa macam tu lah. Kalau kita tengok
Chloromethane dengan HCl ni kita hanya boleh kata dia okey, dia substitution. Tapi tak nampak situ free radical. Bila pembentukan ethane tu menunjukkan dia adalah daripada free radical. Saya rasa macam itulah jawapan dia. Nombor 1. Kamu rasa macam tu tak? Boleh faham tak? Kalau tak faham tanya Okay, the following compounds are alkane except. Ingat, okay, alkane kalau dia open chain, dia rantai terbuka, alkane, CN, H2N plus 2. Misalnya kalau C5, H12. H212. Okay, ini betul lah. Okay, kalau dia cyclic, dia CN, H2N. Contohnya kalau 6, C6, H dia 12. Nah. Maksudnya yang ini could be pentane. Yang ini pentane kalau dia lurus. Kalau dia lurus, dia boleh juga 2 methyl butane pun boleh. Ada cabang. Okay, kalau kita tengok ini contohnya pentane C5H12. Yang ini kalau gelang 6 cyclohexane. Contoh boleh ya. Kalau 7 dengan 8 ini bukan. Kalau kamu tengok ratio antara karbon dengan hidrogen lebih kurang sama, dia ada benzene ring. Ratio antara karbon dengan hidrogen nak dekat sama. Maksudnya dia ada benzene. Yang ini C5, 5 kali 2, 10, 11, 12, ni 14 pula. Sekejap. Adakah ini ada, kalau 5 kali 2, 10. Double kan? Ni macam mana pula ni? Kalau kata 5 karbon, kita selesai dulu D ni, lepas tu baru tengok C. Takut nanti dia bubuh lebih kurang. Dia hentam saja letak karbon hidrogen kan. Kita nak kena tengok boleh tak kita dapat structure something. Kalau C5, H ada 10 kalau gelang. 5 kali 2, 10, 11, 12. Macam mana H dia lebih? Sekejap. Kalau gelang C5, H10 kan. Ada H14 gelang. Kalau tak gelang, 12 lebih kot. Jadi maksudnya macam pelik lah ni. Ni pun tak betul juga. Dua-dua tak betul. Dua-dua tak betul ke? Jawapan dua jawapan. Sekejap. Ada any idea? Saya kalau kata 5 kan. Kalau karbon tu 5. Kalau kita jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saja. Macam mana? Dia mungkin typing error ke apa? Mana nak buat ni? Jawapan dia ada 2. Kalau gelang campur dengan ni, open chain lagi kurang hidrogen dia. Kan kalau kata saya buat lagi kurang hidrogen. Something wrong. D tu something wrong. Okay, saya tengok C.
Okay, kalau C, saya kata ada benzene, boleh tak terlukis structure? Takut nanti dia berhentam je bubuh. Sebab dia kata accept. Okay, kalau saya kata ada benzene. Okay. So C6H6. Kalau dia ada something carbon lagi. So C6H5. Satu lagi carbon. Let's say CH3. Jadi C6H5CH3. Karbon 7, 5, 6, 7, 8. Betul. So ini maksudnya yang ni, structure dia ni dia ada benzene. Lepas tu dia ada metal. Okay, dia ada metal. Jadi boleh kita dapat structure tu. Jadi ini bukan alkane. Ini kayak family aromatic lah, arin. Jadi dia bukan alkane. D dengan C dengan D lah. Something. Kalau dia buat C6, 6 kali 2 berapa? Saya ingat C6 kot. 6 kali 2, 12, 12 campur 2. Saya ingat C6. Ya betul kan ni? Ni C6. C6H14. 6 kali 2, 12, 12 campur 2 kan? Jadi open chain alkane. Betul kan tu? C6H14. Jadi dia open chain. CnH2n plus 2 kan? 6 kali 2, 12, 12 campur 2, 14. C6H14 lah. Okay, number 2. Number 3. Choose the true statement to show. Saya tengok tadi saya recording kan. Madam. Ya. So nombor 2 tu jawapan dia C6H14 ke C? C6H14 itu alkane. Alkane. Dia open chain alkane. Kalau saya gantikan ni dengan C6, dia nak yang bukan. Okey. Dia nak yang bukan. C6H14 ni, sebab tadi kan ada 2 jawapan. Jadi kalau nak betulkan, nak dapat satu jawapan je yang mana yang bukan alkane. Dia kata sini the following compound are alkane except. Jadi yang mana semua ni adalah alkane dia kata, tapi yang mana yang bukan except. Jadi D itu pun kalau kita tengok C5H14 tak boleh nak buat something. C pun bukan, D pun bukan kan. Jadi untuk nak ambil satu jawapan saja, kita nak C tu adalah jawapan dia. Sebab C ni formula dia betul dah, tapi C5H14 ni you cannot figure out any structure. C5H14. Jadi saya betulkan kata C6. Bila C6H14 kan, jadi dia open chain. C6H14 kan. 6 kali 2, 12, 12 campur 2, 14. Jadi ini D ni open chain alkane. Jadi alkane. Kita nak cari yang bukan alkane. Okey, madam. Jawapan dia C Okay. Okay, kemudian number 3. Choose the true statement to show unreactivity of alkane. Mana statement yang menunjukkan alkane ni tak reaktif? Ini jawapan dia. Alkane tu unreaktif. Iaitu dia mengalami homolytic cleavage lah. Dia hanya mengalami homolytic cleavage bila adanya cahaya. Jadi menunjukkan dia suka atau tidak balas, tapi dengan condition yang tertentu sahajalah. Kalau dia
react with chlorine in presence of sunlight. Jadi ada condition yang tertentu saja, iaitu sunlight. Dia akan mengalami homolytic cleavage. Ini menunjukkan dia tak reaktif lah. Kalau macam dia ada alkane tu ada carbon-carbon double bond, jadi addition boleh. Itu menunjukkan dia reaktif. Alkene lah, alkene yang ada carbon-carbon double bond, dia reaktif. Sebab itu boleh mengalami addition. Ini hanya alkane sahaja yang mengalami homolytic cleavage. Reaction dia free radical substitution. Reaction dia adalah free radical substitution ni. Bila kata free radical substitution ni menunjukkan dia tak reaktif lah. Free radical substitution. Kalau kata dia ada function, sebab dia tak ada functional group, dia tak reaktif. Dia boleh tindak balas dengan keadaan yang tertentu. Reaction ni dia panggil free radical substitution. Mengalami secara homolytic cleavage. Kalau yang lain-lain ni, electrophilic addition, nucleophilic substitution, electrophilic substitution, ini menunjukkan dia substance tu ada functional group. Yang menunjukkan dia reaktif. Kan? Electrophilic addition ni sebab ada carbon-carbon double bond, contoh alkene. Nucleophilic substitution ni dia ada functional group yang reaktif, iaitu maybe chlorine, dia boleh tukar ganti. Electrophilic substitution ni dia ada benzene ring ni. Ni reaction of benzene ring. Maksudnya dia ada functional group. Hanya C yang menunjukkan compound tu bila tak ada functional group, dia akan mengalami homolytic cleavage bila ada cahaya terhadap klorin tu menghasilkan free radical. Bila menghasilkan free radical menunjukkan bahan tu tak reaktif tau. Dia faham tak? Dia suka bertindak balas, dia kena melalui homolytic cleavage baru dia boleh. Itu maksudnya dia bahan tu alkane yang tak reaktif. Okay, jawapan dia C Okay, kita tengok nama ni. Nanti saya akan buat kuis alkane. You akan buat nama, lepas tu mekanisme. Kita tengok nama. Okey, alkane ni dia terbahagi kepada dua. Satu dia punya parent. Semua compound, organic compound memang macam tu lah. Penamaan organic compound dia parent, lepas tu substituent. Parent tu dia punya induk dia. Kita pilih parent tu, kalau carbon dia paling banyak lah. So dia sebagai parent. Longest and continuous carbon chain sebagai parent. Yang luar daripada chain parent tu dia adalah substituent. Dia terikat pada parent tu. Okay, sekarang kita kena cari parent dulu. Parent dia adalah longest and continuous carbon chain. Okay, kita ada macam kita nampak macam ini gelang. Ini yang karbon-karbon berselerak ni. Okay, dalam yang gelang ni dia C6, karbon dia 6. Kan? Itu maksudnya dia ada benzin. Tapi kita nak jadikan benzin sebagai parent ke karbon yang karbon-karbon chain tu ke parent. Ini C dia ada 6. Kita tengok carbon chain yang lain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 kan. Boleh kat sini. Kalau pergi 6, lepas tu belah sini 7. Okay, kalau saya buat ke bawah. 8. 7, 8. Jangan ingat parent dia tu yang ditulis straight macam tu je. Dia kena cari yang sambung-sambung tu. Dia bersambung ni. Karbon ni rupanya ada lagi karbon yang lagi panjang kalau kita tengok dia punya panjang tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ni 8 karbon. Kalau naik ke atas tadi 6, 7 kan. Pergi ke sini pun 7.
Kalau tak nampak ni saya pointing ni. Jadi karbon 8. Okey. So dia karbon dia 8. Kalau saya nak tulis balik. Selalunya kalau benda tu nampak terlalu padat atau dia bagi dalam skeletal, kamu draw balik structure tu. Lambat sikit tak apa. Ya? Jangan kengkabut nanti you make mistake. Nampak serabut tu padat sangat, try to expand. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Tu dia buat, ni ada macam tu. Nampak kan? Ini ada 1, ini ada 1. So, sini CH3, sini CH3. Dia sebagai substituent lah. Sorry. Sini sebagai substituent. Sebab yang ini kita punya parent lah. Tu. Okay, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ni ada something. Ni benzene ring. Okey, sekarang ni karbon kita nak mula number dia. Kita dah decide dah yang ini sebagai parent. Kita dah decide dah yang ini, sekejap. Highlight kan. So ini sebagai parent dia. Itu sebagai parent, tapi penomboran dia dari mana? Adakah kita nak nombor daripada sini atau daripada hujung sini? Nombor 1. Daripada ujung bawah. Okey, mari kita tengok Kalau mula daripada sini, 1. Kalau mula ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 3 dah ada substituent. Kalau you mula dari sini, 1, 2, 3, 4 bawah ada substituent. Okey, jadi betul daripada bawah. Okey, mula dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi kita kenal pasti substituent. Substituent ni nama apa? Hijau deh. Yang ini nama dia. Kalau benzene ring sebagai substituent dan nota tak ada kot. Kita panggil phenyl. Nah, kalau benzene ring, lepas tu parent. Jadi dia panggil phenyl. Kalau kata benzene ring, lepas tu ada satu karbon dulu, lepas tu baru parent. Ini kita panggil, alah, tak cantik. Nampak tak tu? Dia pakai hijau pula. CH2 ni. Dia ada satu karbon dulu. Dia ada benzene ring, lepas tu ada satu karbon CH2. Banding yang tadi yang ni dia ada benzene ring saja. Lepas tu terus parent. Yang ni dia ada satu karbon pula. Lepas tu baru parent. Jadi ni dia panggil benzil. Ni phenyl. Boleh ke tak? Jadi ini phenyl lah Phenyl. Jadi dia ada phenyl, dia ada methyl. Substituent tu. Ini pun methyl juga. Okey, jadi M
Dia P M MNOP kan, M dulu. Jadi untuk kita tulis tu kita ikut alphabetical order Jadi M dulu nak kena tulis nanti. Jadi 3 dimethyl, dimethyl 5-phenyl octane. 3 dimethyl 5-phenyl octane. Ni jawapan dia. Boleh tak? Faham tak? Faham, Madam. Ada terlanggak ni kita. Kita kena cari parent. Itu cara dia cari parent, lepas tu cari substitute, numberkan carbon. Parent kita cari yang paling panjang dan berterusan. Jangan ingat yang ditulis lurus tu. Yang paling panjang. Kamu kena cari. Dia sebab dia sambung carbon. Mungkin dia turun ke bawah, pergi ke kiri, kanan ke whatever. Dia boleh je lukis suka dia nak buat macam mana. Instead of dia buat straight macam tu. Atau dia buat melengkong. Tapi kamu kena cari parent dia. Numberkan daripada hujung yang dekat dengan substituent. Lepas tu bila nak tulis, kita tengok alphabetical order. Bagi substituent tu. Setiap substituent kena berbuah number. Metal ni ada 2 kali, kita kena buat dimetal. Setiap 3 kena sebut 2 nombor tu kena buat 2 kali sebab setiap substituent kena ada nombor. Walaupun carbon yang sama kan. Kena ulang 3 dimethyl 5-phenyl octane. Okey. Please ingat mungkin dalam nota tak ada phenyl dengan benzil sebagai substituent. Sebab ni dalam benzin sebenarnya baru ada ni benda ni. Okay, which of the following reaction is a free radical substitution? Jawapan dia 5, apa dia? C, right. Halogenation of alkene. Reaction alkene kita tu sama ada kita react dengan klorin atau dengan bromin. Dua-dua ni adalah halogen. Halogen kita panggil halogenation. Dia free radical substitution. Type of reaction free radical substitution. Name reaction halogenation. Free radical substitution. Free radical substitution tu type of reaction. Ni name dia. Kalau katanya name maksudnya halogenation. Kalau kata type free radical substitution. Which alkane has the lowest boiling point? Okay. Which alkane has the lowest boiling point? C5, H10, 5ke20, maksudnya ini gelang sebab dia kata alkane Dia tak kata alkene CnH2n. Ini maksudnya alkane 5x20 kan. Ini alkane siklik. Iaitu cycloalkane. Cycloalkane. CnH2n. Kan dia punya molecular formula dia sama dengan alkene. Alkene dengan alkene yang karbon dan berhubungan satu. Alkene dengan cycloalkane dia functional group isomers. Dia molecular formula dia sama. Cycloalkane dengan alkene. Cycloalkane. Jadi kalau ini saya gelang, saya buat gelang dia kata C5, sebab gelang 5 lah. Cyclopentane. C5H10. So gelang. Okay. 2, 3, 4.
Okay, kamu tengok bilangan karbon semua sama tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ni C5. Yang ini C macam tu. CH3, 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 CH3. Semuanya 5 karbon. Yang ini C, dia ada CH3 ada 2. Lepas tu dia ada CH, lepas tu ada C2H5 tu CH2, CH3. Yang ni C5 lurus. Karbon yang lurus. Okey, kejap. Dia buat 5 karbon yang lurus. Cuba kita tengok yang mana paling boiling point dia paling tinggi, paling rendah. Sekarang kita ada semuanya C5. Satu dalam bentuk gelang. Gelang. Yang lain-lain ni dia bercabang, ini linear. Ini linear. Ini linear. Ini ada branch 1. 1 meter branch. Ini branch dia ada 2. 2 meter branch. Yang ini cyclic. Cyclic. Okey, agak-agak kamu A, B, C, D, mana boiling point paling highest? Tiga-tiga ni. B. Highest. Boiling point paling tinggi. Kita boiling point ni, ini adalah alkane, dia hanya ada karbon, hidrogen, hidrokarbon dia non-polar molekul. Jadi intermolecular forces of attraction dia adalah London forces ataupun Van der Waals lah. Van der Waals dia bergantung kepada size of the molecule. Okay, size tu bergantung pada structure dia lah. Structure dia, contact surface area dia besar ke tinggi, size dia lah, samalah. Kalau kata dia cyclic, size lagi besar, contact surface area lagi besar. Jadi boiling point yang paling tinggi adalah A. Boiling point paling tinggi adalah A. Sebab dia gelang. Cyclic boiling point paling tinggi. Kemudian adalah D. Sebab dia linear. Kan, antara linear dengan branch. Sebab mereka ni semua ni isomer. Yang tiga-tiga ni isomer. Karbon dengan hidrogen semua sama. Yang cyclic tadi karbon sama tapi hidrogen tak sama sebab dia gelang. Yang tiga-tiga ni isomer. Tiga-tiga ni adalah isomers. Kalau isomers, sebab karbon, hidrogen dia sama. Isomers lah. Jadi antara isomers, kalau dia linear, dia boiling point lagi tinggi. Sebab dia lagi besar size dia. Linear tu menunjukkan dia lagi besar. Contact surface area dia lagi besar. Molecular size dia lagi besar, dia cakap macam tu. Dia punya Van der Waals forces dia lagi kuat lah. Sebab size dia paling besar, linear. Tapi kalau cyclic lagi besar lah jadi antara isomers ni, saya cakap ni, antara tiga isomers ni, linear dengan yang ada 1 meter branch dengan ada 2 meter branch. Bila dia branching tu lagi menyebabkan size lagi kecil. Branching dia reduce surface area. Sebab dia size dia jadi lagi macam nampak bulat. Kamu nampak ni macam spherical. Bila dia jadi branch pelan-pelan lagi pendek jadi kecil, jadi bulat. Lagi banyak branch, lagi size dia lagi kecil. Branching reduce surface area atau molecular size. Molecular size dia lebih kecil. Almost spherical, tengok nota balik. Jadi dan yang kurang sikit adalah C lah, yang ada meter branch, dan yang paling lowest adalah B. Boleh ke? So, dia tanya yang paling lowest kan?
So what's boiling point? So jawapan dia B. Ingat antara isomers yang punya karbon dan hidrogen yang sama, kalau linear size dia lagi besar, higher boiling point. Branching tu dah reduce surface area. Jadi lagi banyak branch, surface area dia lagi kecil atau molecular size dia lagi kecil. Boiling point lebih rendah. Itu Nombor 7, ethane and bromine react in the presence of sunlight but not in the dark. Okey, betul. Alkane tentu memerlukan cahaya untuk tindak balas dengan bromin. Sunlight is needed to initiate homolytic fission lah. Dia mula dengan initiation kan. Dalam initiation, berlakunya pemutusan ikatan antara BR-BR. Dalam initiation ni, ada initiation step. Chain initiation. Chain initiation. Apa yang berlaku adalah bromin tu, bila adanya cahaya, dia mengalami homolytic cleavage. Nak panah dia jadi macam tu. Itu maksud homolytic cleavage lah. Homolytic fission, cleavage, bromine bond in bromine molecule. Ini maksud dia ni. Okey, 7C. Nombor 8. Yang mana merupakan propagation step in the reaction between ethane and chlorine. Apa jawapan dia? Yang mana yang merupakan step propagation? Cuba jawab. Ini saya dah jawab semua. Anybody? C ke? C. C dia betul. Propagation step. C, yes. Yang ini adalah initiation. Dia mesti ada UV. Merah. Merah cantik sikit. Ni bila ada UV kan, dia jadi free radical di mana Cl dengan Cl ni mengalami homolytic cleavage. Ini initiation. Okey, yang ini bila free radical bertemu, ini termination. Okay, yang ini free radical daripada first step tadi, bertindak balas dengan attack kita punya alkane. Jadi alkane tu dia hilang satu hidrogen, jadi alkyl. Jadi ini adalah propagation, first step pada propagation. Propagation tu ada 2 step. Jadi ini yang first step dia. First step in propagation. First equation lah. First equation. Atau first step boleh ke? First equation in propagation. Dia tak boleh terbalik tau equation dalam propagation tu. Jangan terbalik. Dia mula dengan, dalam propagation dia mula dengan bila free radical yang terbentuk di first step tadi dah bentuk free radical. Radical tu akan serang kita punya alkane, ethane. Jadi dia ni first equation dalam propagation yang saya tulis tu. First equation in propagation step. Nanti bila yang ni tak ada D tak ada kena mengena, HCl tak ada, radical dengan HCl tak ada. Yang second step dalam propagation adalah free radical alkyl tu, ethyl, dia akan tidak balas dengan chlorine molekul. Yang tu ada second step dalam propagation. Kalau second step, second equation. Second equation in propagation. Kan, first step, first tadi dah yang ni.
nanti free radical itu, radical alkyl ni dia akan menyerang klorin molekul. Dia akan menyerang klorin molekul, maksudnya CH3, CH2 dot ni akan tidak balas dengan klorin molekul. Baru kita dapat produk dia. Jadi dia tak bagilah yang equation yang kedua ni sebab dia nak satu jawapan saja. Semua saya nak tunjukkan di sinilah. Ada lagi satu equation dalam propagation, iaitu di mana terhasilnya kita punya produk lah, CH3, CH2, Cl. So jawapan dia C . Combustion of alkene may produce Semua. sekali lah kan. Kalau water and carbon dioxide, ini complete combustion. Complete combustion. Kalau kata water and carbon monoxide, ini incomplete combustion. Which of the following are true about CH bond in alkene? Mana? It's a non-polar. Carbon and hydrogen, they are almost having similar electronegativity. Hydrogen 2.1 kot, yang ni 2.4. Jadi almost the same. Electronegativity dia nak dekat sama. Jadi ikatan dia non-polar lah. Bila ikatan CH tu, kita tak pernah tulis partially negative, partially positive, kita tak tulis. Sebab dia bukan ikatan. Sebab electronegativity dia sama, kita tak tulis ikatan tu polar, kita tak tulis partially positive, partially negative. So it's a non-polar. Organic compound, hydrocarbon, yang hanya ada carbon and hydrogen, dia adalah non-polar compound. It undergo substitution with chlorine, iaitu free radical substitution lah. Dia free radical lah. Memang substitution lah. Kalau kata substitution, okay. It react faster with bromine than chlorine. Okay, yang ni you tak belajar. Okay, reaction chlorine dengan bromine ni sebenarnya ada beza. Chlorine dengan benzene, mungkin di SDS kamu akan belajar. Okay, kalau dengan, okay, kita bezakan, saya just for your information lah. You boleh dapat information. Okay, chlorine dengan bromine. Chlorine dia fast reaction. Bromine dia slow reaction. Dari segi selectivity, chlorine not selective. Bromine dia selective. Not selective. Bromine dia selective. Apa maksud dia? Maksudnya sini, chlorine ni reaction dia sangat laju. Dia tak pilih kat mana dia nak masuk, tukar ganti tu. Dia laju, semua tempat dia main hentam masuk . Maksudnya tukar ganti hidrogen tu kat mana-mana dia lebih, kat mana-mana pun dia boleh. Hidrogen mana-mana pun dia boleh tukar ganti. Sebab reaction dengan chlorine ni dia laju. Tapi bromine, reaction dengan bromine ni dia slow. Jadi bromine ni ada tempat yang tertentu je dia boleh pergi tukarkan hidrogen tu. Jadi dia ada major dengan minor produk lah. Bagi bromine dia ada major and minor. Satu lagi tak muat dah kat sini kan.
Jadi dengan bromin dia ada major. Kalau major dengan minor. Kalau dengan klorin, no. Semua lebih kurang sama je. No, major, minor. Faham tak maksud saya? Bromin, reaction dia slow, dia memilih tempat mana hidrogen yang dia nak kena yang dia boleh ambil, nak tukar gantikan dengan Br tu. Dia bergantung kepada stability free radical yang kamu belajar tu. Tertiary more stable, jadi produk dia tu dia lebih suka kalau Br tu ganti hidrogen dekat carbon tertiary. Jadi reaction dengan bromin, nanti adalah major dengan minor, mana yang banyak, paling banyak produk dia yang kat situ banding dengan yang satu lagi. Dia ada major minor produk. Klorin tak ada sebab dia laju, semua dia hentam. Jadi dalam keadaan semua lebih kurang sama saja produk dia tu. Kalau kata tukar ganti kan, kita tukar ganti kat sini jadi benda lain, benda lain. Mungkin kita boleh tengok sekejap lagi. Saya cakap banyak tak lagi, tak faham, tak tunjuk. Setakat itu saya kata, jadi sebenarnya it react faster with bromine dan klorin. Sebenarnya klorin faster. Jadi ni salah. Ini salah Ini salah. Bromine dia slower. So, 1, 2. Okay, which of the compound below give 3 mono-bromoalkane when reacted with bromine? Okay, ni something to do with soalan nombor 10 tadi. Cuma dia tak cakap mana lagi major minor Dia tanya, alkin-alkin ni mana akan menghasilkan 3 haloalkin yang berbeza. Okay, kita tengok struktur alkin. Kalau kita tukar ganti dia punya hidrogen dia, apa haloalkin yang berbeza you boleh dapat? Maksud saya, misalnya heksin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau kita tukar ganti hidrogen yang pertama dengan halogen, dia kata sini Br. Jadi kita dapat ini bromoheksin. Kalau kita tukar ganti hidrogen karbon kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat ini 2 bromoheksin. Tadi 1 bromoheksin. Ini sekarang 2 bromoheksin. Jadi lain lah. Itu maksud dia. Kita tukarkan ganti satu hidrogen dekat mana-mana karbon. Okay, jadi mono bromoalkane. 1 bromo ke 2 bromo. Jadi yang mana akan menghasilkan 3 haloalkin yang berbeza? Adakah heksin, 2,2-dimethylbutane ke 2,3-dimethylbutane yang akan menghasilkan 3 bromoalkin? Kita tengok lagi. Kalau kata heksin ni, saya tukarkan hidrogen yang ke 3 pula. Hidrogen karbon ketiga. Dia akan jadi 3 bromo heksin. Lain lah pula So 1, 2, 3. Kalau saya ambil yang karbon yang saya kata kedai kiri ni yang keempat. Kalau saya buat yang ni pula. Ini pula. Tukar ganti hidrogen tu. Saya dapat balik 3 bromo. Yang ini. Sebab kita kena kira belah sini pula. 1, 2, 3. Dia 3 bromo heksin. Dah ada tadi.
Jadi tak kira lah Faham tak? Jadi dia 1, 2, 3 lah. So ini akan masukkan 3. Kamu boleh faham tak? Soalan dia, soalan dia mana akin yang akan menghasilkan 3 haloakin yang berbeza. Kalau kita buat mono substitution. Tukarkan ganti satu hidrogen dari mana-mana karbon dia tu, mana yang akan menghasilkan 3 haloakin yang berbeza. Okay, jadi heksin 3 lah Okay, cuba yang lain pula saya padam. Jadi ini dia nak abang kata different produk yang terhasil lah. Kalau kita buat tukar gantinya tu, berapa different produk yang terhasil. Berapa produk yang terhasil Okay, ruang kat sini besar. Saya buat sini. Okay, kalau 2,2-dimethabutane. 2,2-dimethabutane. Butane, baca di belakang. Butane. Akin dia butane. Karbon kedua ada metal ada 2. Karbon pertama saya ada depan. Karbon kedua. Bila you buat joining Bila you buat joining, make sure joinkan karbon-karbon Jangan letak karbon ke hidrogen. Lukis tu elok sekarang ni Kalau nak lukis structure, kalau kita kena lukis structure, kamu kena fill up with hydrogen lah. Sini ada H3, sini H2, H3 Okey, sekarang saya nak lukiskan produk dia So, hidrogen ni, kalau kamu tengok tu, sini CH3. Okey, kamu tengok tu. Hidrogen ni dengan hidrogen ni. Semua attach pada karbon. Satu karbon tu. Semua attach pada karbon yang ini. Metil tu, semuanya pada karbon yang saya tandakan hitam. Jadi tukar ganti mana-mana hidrogen yang tu semua samalah produk dia. Hidrogen ni dia hidrogen yang sama, tiga-tiga ni. Tiga-tiga hidrogen metil ni. Jadi you kalau tukar ganti hidrogen tu dapat, maksud saya macam ni. Maksud saya, okay, katakan saya buat CH2, saya tukar ganti Br CH3 ini Br yang tukar ganti tu. Jadi H tu jadi H2 lah instead of H3 kan. CH2 CH3 ini CH2 CH3 Okay, kalau saya tukar ganti hidrogen hak yang atas tu pula, ke sini CH3, ni CH2 Br. Ni saya tukar ganti. Ini salin CH3 CH2 CH3. Jadi hak yang struktur 1 dan 2 ni sama saja. Sebab kita kena start numbering. Bila kita nak namakan dia, kita cari rantai karbon yang panjang 1, 2, 3, 4 dan kita nak cari yang dekat dengan substituent. Jadi kita akan buat ini nombor 1. 1, 2, 3, 4 kan. 2, 3, 4. Yang ada Br tu jadi karbon nombor 1. Sama juga yang ini. Yang Br ni nombor 1. 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi 1 bromo 2 dimethyl butane. Jadi sama. Ni pun 1 bromo 2 dimethyl butane ni pun
1-bromo, 2,2 dimethyl-butane. Jadi maksudnya yang saya colourkan yang highlight kuning ni, hidrogen ni semua sama. Jadi you tukar ganti kat mana pun, kan tadi saya tukar ganti. Satu saya tukar ganti yang sini, kan. Hidrogen hak paling ujung tu. Hidrogen karbon ujung. Ni saya ganti hak yang atas tu pula. Sama saja. Kalau saya buat bawah pun sama juga. 1-bromo, 2,2 dimethyl-butane. Jadi dia hidrogen tu equivalent. Hidrogen tu sama. Tukar ganti pun dapat benda yang sama sahaja. Jadi maksudnya satu sahajalah. Bukan produk lain lah. Jadi satu sahajalah. Hidrogen tu kalau kita tukar ganti, satu saja bendanya. Dia bukan benda lain lah. Satu bromo, 2,2 dimethyl. Jadi tak boleh lah. Satu cukup lah. Satu sajalah. Yang lain lagi tu adalah yang saya colour yang sama. Ini hidrogen lain. Hidrogen lain. Saya buangkan colour. Ini hidrogen lain. Saya nak bagi buat colour code yang sama so that you understand. Yang ini kuning. Yang hidrogen yang kuning tu. Yang hijau. Kalau kita tukar ganti yang hijau tu, hidrogen yang hijau. You akan dapat produk dia. CH3. Tak kacau yang dia semua. Tukar ganti mono je. CH3. Jadi CH2 jadi CH lah. Br. Tukar ganti. CH3. Okey. So ni jadi benda lain. Ini apa benda? 1, 2, 1, 2. Okey, kita nak buat numbering kalau kita nak tengok ni numbering. Okey, kalau kamu number dari sini, kan kita cari parent longest and continuous carbon chain, dia 4 carbon lah. Kalau you number daripada sini, nombor dia akan jadi 2, 2 kan? 1, 2, 3, 3. 2, 2, 3. Kalau you nombor daripada sebelah sini, dari sebelah sini, nombor dia akan jadi 2, 3, 3. 2, 2, 3 ke 2, 3, 3? 2, 2, 3. 2, 2, 3. Jadi nombor 1 ini nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, jadi bila kita nak tulis, kita ikut artikel order. BR dululah. BR dengan metal, BR dulu. Jadi 3 bromo, 2, 2 dimethyl butane. Jadi nama dia lain daripada yang atas tadi ni. Ini 1 bromo, 2, 2 dimethyl butane. Butane ni, kita hilang butane ni. Kamu boleh ikut tak ni? Boleh, madam. Boleh Ni 3 bromo, 2, 2 dimethyl butane pula. Jadi lain lah, nama dia lain. Maksudnya haloalkin yang berbeza lah Kita nak cari, kita dapat 3 haloalkin yang berbeza. Nak tengok apa hidrogen dia, hidrogen mana yang sama, hidrogen berbeza, hidrogen dia. Hidrogen yang dekat alkin tu. Okey, lagi kalau yang hujung. Sini senang, saya boleh pakai color code ni. Saya harap you all boleh faham lah. Okey, hidrogen nak pakai warna apa? Warna pink. Purple. Lagi satu hidrogen ni Okey, produk dia apa? Muat saya buat kat sini CH3
CH3, CH3, CH2, tak kacau yang lain tu nak tukar ganti yang hidrogen yang purple tu. CH2 lah Br. Ini nama dia apa? Kita sebenarnya kita belajar nama sambil kita tengok possible product of reaction alkene dengan halogen. Possible product dia lah. Apa possible product dia? Ni karbon nombor 1 lah sebab dia yang paling dekat dengan substituent. Kalau kita mula daripada hujung sebelah kiri ni, dia 2 berwarna metal kan? So belah kanan So 1, 2, 3, 4 sini. Jadi 1, alphabetical order bromo dululah dengan metal, bromo dulu. 1 bromo. 3, 3 dan 3. Ingat number dengan perkataan dia ada hyphen. Number dengan perkataan ada hyphen. Perkataan dengan number ada hyphen. Number and number, koma. Hilang koma, hilang hyphen, tak dapat. Nombor dengan perkataan ada hyphen. 3, 3. Dimethyl. Metil tu ada 2, dipanggil dimethyl. Metil, ejaan dia methyl. Metil. Lepas tu one word. Saya tak muat ni. Dia perkataan dia one word letak bawah. Butane. T-A-N-E Jadi ini pun dapat 3 juga. Cuba buat yang ketiga. Kamu dah faham sikit kan? 2, 3 dimethyl butane. Berapa dapat possible dia? Dia ada ruang, tak tempat, tak ada ruang. Saya ambil kat sini. Okey, structure alkane tu. Apa tadi? 2, 3 dimethyl butane. 2, 3. 2, 3 dimethyl butane. Ini kecil. Okey. Draw parent butane. Okey, saya nak buat nombor 1 daripada hujung. Karbon nombor 1 hujung. Karbon kedua ada metil. Karbon ketiga pun ada metil. Jadi alkene ni CH3. Kira hidrogen dia bagi cukup Ni 1, 2, 3 ada H1. 1, 2, 3 ada H1. 4. Ni H3. 3, 1, 4. Okey, apa possible dia? Tengok hidrogen. Okey, hidrogen ni sama tak dengan hidrogen ni? Hidrogen ni. Sama kan? 1, 2, 1, 2. Sama. Hidrogen ni sama tak dengan hidrogen ni? Hidrogen sama tak dengan hidrogen ni? Sama. Sebab apa kita tengok nanti Tengok kalau saya buat yang purple. CH2 Br CH lain salin je. CH3 CH3 CH3.
Purple Apa ni? Okay. Kalau saya buat sebelah sini sama betul tak? CH3, 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 alamak. CH2, Br. Cuba bagi nama tengok. Sama tak nama kan nama dia? Kita Br dia duduk karbon pertama ni. Kita kena buat ini nombor pertama lah. 1, 2, 3, 4. 1 bromo. 2, 3 dimethyl butane. Sama tak yang ni? Ni kena nombor 1 tau ni. 1, 2, 3, 4. 1 bromo. 2, 3 kan? Dimethyl butane. Samalah. Jadi bukan benda yang lain. Okey, so sama. Jadi macam tu lah Jadi kita dapat 3 yang berbeza lah ikut colour tu. Tukar ganti hidrogen yang purple. Dapat 1 bromo, 2, 3 dimethyl butane. Kan nampak dia structure dia macam simetri kan? Structure dia ni simetri. Potong 2 tang tu nampak. Hak yang ni sama dengan hak ni. Hak ni sama dengan yang ni. Yang purple yang sama dengan purple. Structure tu simetri. Okay, jadi kita tukar ganti ni lain Yang kuning pula. Apa produk dia? Okay, so CH3 C CH3 bawah sikit. CH3 C ni CH3 Br. H tu ganti dengan Br. Ni biar kat dia CH3 CH3. Okay, ni yang kuning. Okay, yang hijau pula CH3 CH2Br. Muat lah, sekejap. Faham dah kan? CH3 CH2 bila tukar ganti tu CH2 daripada CH3 dia CH2Br. CH3 CH3. So hijau. Siapa tak faham? Benamakan dia. Okay, 1, 2 ada metal. Okay, yang ni nombor dia kena sini lah sebab nombor dia paling rendah. Dia akan jadi 2, 2, 3. 2, 2, 3 kan? Kalau kita buat 2 daripada ni dia jadi 2, 3, 3. 2, 2, 3 So 2 bromo. 2, 3 dimethyl butane. Yang ini 1, 2, 3, 4. Okey, ni kena nombor 1. 1 bromo. 2, 3 dimethyl butane. Sebab tengok tiga-tiga nama ni sama tak? 1 bromo ini sama Sekejap. Medium Dengan ni sama. BR Sekejap. metal. Sekejap. Yang hijau dengan yang purple kejap. Oh, yalah. Silap.
Ini kan karbon. Saya silap. Kita tengok Saya silap Yang hijau ni maksudnya pada karbon yang metil tu, pada karbon yang ni, pada karbon ni dia ada hidrogen, dia ada metil. Jadi maksudnya dua-dua ni equivalent lah. Itu nama dia sama tu Jadi maksudnya ni purple juga. Tak ada hijau. Saya silap. Tak perasan tadi. Ada purple juga. Sebab tu dia bukan hijau. Ni tak ada lah. So maksudnya dia dua sajalah. Ni tak ada lah. Jadi dua. Sebab tu nama dia sama Maksudnya tadi yang hijau tadi sebenarnya sama dengan purple. So, tak ada ni. Kalau dia buat tengok dia nama dia sama tu, benda yang sama. Dia tak perasan tadi. Jadi kita hanya dua sajalah. Sama ada you dapat 1 bromo 2,3 dimethabutane atau 2 bromo 2,3 dimethabutane. Alright. Okay, jadi dua. Mana tadi? So yang ni tak. Jawapannya 1, 2 saja. Itu maksud dia Habis dah. Okay, jadi itu objektif. Kalau kita nak tengok structure sikit. Nak tengok penamaan. Tengok penamaan. Sebab saya rasa benda yang basic pun you tak nak boleh gini. Kita tengok penamaan nombor 7. Okay, kalau structure tu dia bagi skeletal, dia bagi condense yang rapat macam ni, saya nasihatkan kamu, buka lah bagi nampak sikit apa karbon dia. Skeletal, kalau gelang kita dah nampak dah. Kalau gelang kita pergi buka, dia akan lagi serabut kalau gelang tu kan. Tapi ni hak yang cabang-cabang tu lah. Yang cabang-cabang tu. Gelang tak apa, nampak dah. Gelang dia condense, dia skeletal lagi senang nak tengok. Rather than you expand dia, nampak serabut. Tapi yang dia punya cabang-cabang tu, kita kena tengok karbon berapa ada karbon. Yang the first one ni lagilah ni di dalam keadaan dia condense. Dia tak boleh. Saya tengok ni saya tak tahu apa dia ni berapa karbon. Jadi you kena buka sikit. Campur-campur, expand dengan condense, tak apa. Tak payah nak expand semua. Kalau dia cabang metil tu boleh tulis CH3 tu. Tak payah tunjuk ikatan CH. Okay, so sekarang saya nak buka sikit, nak nampak. Nak bagi faham structure ni macam mana. Okay, CH3 terikat dengan dia C. Dia ada H, ada metil. Dia ada H, dia ada metil. Macam tu. Maksud saya di sini, saya expand dan condense sikit. Lepas tu terikat dengan dia karbon ni. Karbon tu dia ada H, dia ada Cl. Lepas tu dia terikat dengan ni. CH2. Kan? CH2 lagi. CH2 tu dia turutan. CH2 lagi. Tak muat. Bila dia buat CH2, lepas tu CH3. Ini bukan CH2. Ini kena CH. Tadi dia ada 3 kan. Kadang-kadang dia error sikit. Ini bukan CH2. Mesti CH lah. Sebab ada metil dan juga sambung lagi dengan metil. Maksudnya dia ada cabang. Dia ada cabang metil.
Yang kurungan tu cabang. Lepas tu dia ada metil sebelah dia. Tak nak muat ni. Baru dia cukup 1, 2, 3, 4. Kan? Tengok tangan-tangan dia hidrogen. Dia hidrogen tu bukan 2 tadi saya padangkan tu Maksudnya dia sini hidrogen dia 1 saja. Dia padang sikit rapat sangat ni. Ini C. Dia ada CH3. Dia ada H satu saja. CH3. Kamu kena kira di H ni. Kamu kira bagi cukup karbon tu dia punya tangan-tangan dia. Karbon kalau single bond dia mesti 4. Karbon kalau dia single bond dia terikat dengan 4 macam tu. Kalau tak cukup bukan karbon maksudnya hidrogen lah Boleh tak? CH3 dia tak boleh nak point kat sini. Saya tak nampak saya duk point ni. CH3 nampak tak saya point dekat structure tak nampak kan? CH3 CH ada CH3 CH ada Cl CH2 CH2 C ada H CH3 CH3 tu dah. Maksud saya tengok saya buat macam ni. CH3 CH ada CH3 CH ada Cl CH2 CH2 pula. Lepas tu dia C dia H1 sajalah. CH ada CH3 CH3 nah. Okey, apa nama dia? Kalau kamu tak cukup 3 hidrogen, kloro. Kalau tak cukup hidrogen tu atau terlebih hidrogen kamu lukis tu kan, tak logik jadi you kena betulkan structure kamu tu. Okay, kita nak nambakan karbon dari hujung yang dekat dengan substituent. Okay, kalau kita kena buat kena cuba buat belah ni jadi macam mana, buat belah ni jadi macam mana. Cari rantai karbon yang terpanjang dulu. 1, 2, 3, 4. Sebab you tak nampak ni saya buat apa. Saya cari rantai karbon terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama je naik ke atas 7 dan 7. Kalau kebak daripada bawah naik ke atas. Itu pun 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 7. Karbon number 1 yang mana? Kalau saya start dengan daripada belah kiri. So dia ada nombor dia 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Kalau saya start belah kanan. 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 5, 6, 2, 3, 6. Nombor dia mesti nombor rendah-rendah. Jadi yang belah kiri lah. Bukan 2, 5, 6 2, 3, 6. Iaitu yang ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Di parent dia 7 karbon adalah heptane. Parent tu duduk di belakang heptane.
Parent tu heptane. 7 karbon. Sekarang kita nak namakan substituent. Ini substituent. Dia ada kloro. Ini nama dia metil. Ini nama dia kloro. Ini nama dia metil. Alphabetical order, bila kita nak tulis alphabetical order, kita tengok M, C. Bila nak tulis ikut alphabetical order. C dulu baru M So 3 kloro. Semua dah pandai ikut tu. Harap-harapnya lah 3 kloro. Okey, 2 dengan 6 kan? 2, 6 dimetil heptane. Penamaan, dia masih dia bagi nama ni. Memang big deal jugalah tentang penamaan alkin ni. Okey, sudah itu nombor 1. Okey, nombor 2. Saya nak buat kat mana pula ni? Paling. Okay, nombor 2 kita draw dia punya structure. Dia ada gelang 5, ada BR. Gelang 5. Ada BR, ada macam ni, ada macam ni. CL. Ada CL Okey, cari nak parent. Jadi parent dia tu jangan pergi buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon pula. Parent dia yang 5 karbon ni. Kamu nampak dia ni parent dia macam tu. Tu parent. Yang ni dia ada CH3. Dia ada CL. Ada BR. Ni parent. Sebab dia lagi banyak karbon. Okey. Jadi sekarang kita nak numberkan karbon gelang tu supaya substituent tu dapat nombor berapa-berapa lah. Purple. Okey, number dia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, sekarang kita nak number yang ni nombor 1, 2, 3 macam ni ke atau 1, 2, 3. Clockwise ke anti-clockwise? Okay, kita tengok kalau kita buat dia nombor dia kot macam tu So bromo ni dapat nombor 1, kloro ni dapat nombor 2, metal ni dapat nombor 3. Kalau saya buat kod ini, okay, bromo tu dapat nombor, bromo dapat nombor 3, kloro dapat nombor 2, metal dapat nombor 1. Jadi nombor dia semua sama, 1, 2, 3. Nombor dia semua sama, 1, 2, 3. Tapi bila kita nak tulis nanti, kita akan tulis ikut alphabetical order. Kita akan tulis BR dululah, bromo kan, B, C, baru M.
Jadi faktor yang inilah. Sebab nombor dia sama. Jadi better yang ini, better yang atas. Better yang atas. Nombor 1 pada BR. So dia jadi 1 bromo, 1 bromo, 2 kloro, 3 metal, 3 metal. Okay, ni gelang, 5 carbon, one word cyclopentane. 5 carbon pen. Dia gelang cyclopentane. Boleh tak? So far okay? Okay. Ini tak boleh terima. Yang bawah tak boleh Kita tengok nombor dia rendah-rendah tak? Okay, nombor rendah. So yang mana dulu? Mana prefer? Yang lebih baik lah kalau kita nak tulis tu dia duduk depan alphabetical order tu. Nombor rendah-rendah depan. Dalam kes ni lah, dia kena tengok case by case lah. Dia mana lagi yang dia lebih baik. Kita pilih yang terbaik. Okay. Yang ini pula. Dia nak bikin structure ni. Dia copy tak ni? Sekejap. Saya tak ingat. Sama ada saya ingat, tak ingat lah. Yang kedua ni structure dia. Saya buat lambat-lambat sikit lah ni. Saya harap you all boleh ikut. Dia ada macam 4 segi macam tu dia buat. Lepas tu dia ada metil, dia ada etil. Dia ada ini, dia ada macam tu. Lepas tu dia ada macam ni. Pada kabel yang sama je. Kabel ni juga. Okay Nampak Okey, cari rantai kabel yang panjang. Panjang tu bukan bermaksud you kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 berpusing pusing kat gelang tu, bukan? Salah. You kena tengok tu bagi nampak dia ada yang gelang. Gelang ni 1. Ini 1, kita CH3. Ini 1. Ini ada 1. CH3. Ini maksudnya CH2, CH3. Dia punya bucu-bucu tu ada karbon dengan hujung. Boleh tak? Maksudnya sini structure dia, ini gelang 4. Dia ada CH3. Di sini ada CH3. Di sini ada CH2, CH3. Macam tu. Dia patut kena nampak macam tu. Right. Dia kena nampak macam tu. Jadi, tak boleh pula kita buat nak ambil karbon tu. You buat 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Ni karbon 3 ni karbon gelang. Tak boleh. Tak boleh kira nak cari rantai karbon yang panjang tu. Dia nak ambil yang open chain tu. Dia ambil yang tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak bersambung. Yang ni gelang-gelang. Saya tak tahu you all boleh nampak macam mana tu.
Dia pergi sambung kat gelang. Jadi yang paling banyak karbon adalah yang gelang tu. Jadi parent dia ni adalah cyclobutin ni. Ni parent. Ini parent dia. Dia cyclobutin galang 4. Jadi semua ni substituent. Ni substituent. Ni etil. Ini isopropyl 3 karbon. Ini metil. Okey, sekarang particle order ini E, I, ni M. Nombor kena ambil nombor 1. Nombor 1 dia yang ni lah. Sebab dia ada substituent ada 2 kat situ. Ini kena nombor 1. Dia akan jadi 1, 1. Satu, satu, 3. Bukannya 1, 3, 3. 1, 1, 3 Jadi bila kita nak tulis ikut article order, kita akan tulis E dulu. So, 1 ada etil. E, H, I, J, K, L, M kan. I dulu lah. 2 isopropyl. 1 isopropyl. 3 metil. 3 metil. 3 metil Cyclobutin. Saya harap you all boleh follow lah. Ada ke yang duk follow gini? Macam mana? Tak tengok muka you all ni. Ada? Ada madam. Ada. Ya Allah. Tolonglah dengar betul-betul. Bagi dapat. Nama ni saya buat slow je ni. Okey, dah. Ada lagi. Nama ni pelik-pelik kan ni. Tak syok. Sekejap. Yang ni. 1, 2, 3. Boleh lah. Okey, mari. Buat yang last semua yang ni. Nak lukis structure tu saya lupa. Dia ada gelang 6. Dia klik tak kat sini. Dia buat ada gelang 6. Lepas tu okey, dia buat macam tu. Macam tu. Macam tu. Ni kan nak beri bengkok sikit. Okey, Okey. Jadi tentulah parent dia ada gelang berapa? Yang gelang tu lah parent Inilah parent. Ni parent. Sebab dia lagi banyak karbon. Kita sama ada gelang atau open chain. Tengok yang mana lagi banyak karbon. Yang ni karbon dia ada 1, 2, 3, 4 saja. Yang ni 6 karbon. Hexane. Cyclohexane. Cyclohexane. Okay, so dia ada yang tepi ni, dia ada macam ni. CH3, kamu tengok dalam nota kamu. H, itu dia ada CH2, CH3. Jadi 4 karbon. Apa nama yang ni? 4 karbon ni.
Empat karbon ni apa nama dia? Ini kita panggil sek butil. Sek butil. Sek butil. Ni ya. Karbon yang terikat pada parent tu tanpa melihat karbon pada parent. Karbon ni karbon secondary. Sebab dia terikat dengan dua karbon. Total karbon dia 4. Jadi maksudnya dia ada satu lagi metil kat ujung one of the carbon lah. Sek ni untuk secondary ni. Secondary butil dia panggil. Okey, jadi oleh kerana dia ada satu sahaja dekat karbon gelang itu, jadi jangan bubuh number dia. Jadi nama dia sek. Kalau dia satu jangan numberkan sebab mana-mana karbon tu satu. Sek butil cyclohexane. Jangan bubuh number. Kalau ada something else, ada lagi satu substitute, baru kita number. Tak katakan macam ni kan. Ini dah Katakan yang ini. Kita tengok ini siap saya buat Contoh lain Ni kalau ada gelang 6. Satu dia ada sek butil tadi. Satu dia ada belakang ni. Dia ada macam ni. Satu, dua, tiga, empat So yang ni nama dia sek butil. Tadi kamu dah nampak dah. Sek butil. Ini nama dia 3 karbon. Ini nama dia isopropyl. Dia bukan 3 karbon lurus. 3 karbon yang macam ada cabang. Isopropyl. Dia yang karbon yang tengah-tengah attach pada parent. Bukan karbon yang hujung attach pada parent. Kalau dia hujung 3 karbon dia panggil propyl. Tapi dia attach pada parent tu karbon yang tengah pada 3 karbon tu. Dia isopropyl. Okey, sekarang kita nak number. Number dia akan jadi 1, 3 lah Tapi nombor 1 kat mana? Kita tengok alphabetical order antara dua ni Okey, sek butil kita tak pakai S tau. Dia pakai B. Tengok dalam nota. Isopropyl dia pakai I. Jadi oleh kerana B dulu. 1 B. Jadi kita nombor 1. 3, 4, 5, 6 tu kan. Jadi 1 sek butil. 3 isopropyl. 3 isopropyl. Cyclohexane. Okay, cyclohexane one word. Ni kita dah banyak buat penamaan ni. Itu penamaan untuk gelang. Copper chain tadi pun dah banyak buat. Memang kita tengok satu mekanisme boleh. Boleh. Ni nombor 6 ni Saya ambil yang ni je. Nombor 6. 2,2 diameter propane only react with bromine in solvent. The presence of sunlight required in this reaction. Specify the type of reaction. Show the complete mechanism. Type of reaction. Complete mechanism. 2,2 diameter propane. Reaction dengan bromine. Jangan silap ni. Pergi buat dengan klorin pula. Tengok careful. Banyak student. Kata bromine pergi buat dengan klorin. 2,2 diameter propane. Bukan propane. 2,2 diameter propane. Bukan ethane. Mungkin dalam buku, dalam nota bagi methane. Kamu jangan pergi buat methane. Dia 2,2 diameter propane. Ikut alkane apa yang dia nak you buat mechanism.
Jangan pergi buat metin. Ada student dia macam tak faham. Dia pergi buat, dah nampak dah sini 2,2 diameter propane, pergi buat metin. Sebab dalam nota metin. Ikutlah alkane apa yang dia nak tanya lah. Dasarkan yang tu lah. Okay, 2,2 diameter propane, bromine, type of reaction yang apa, mekanisme yang apa Okay, 2,2 diameter propane. Okay, saya buat equation dulu. Baru nak buat mekanisme. Ini question number 6 dalam apa ni? Question number 6. Ini question number 6, chem score. Chem score topik 2, alkene. 2,2 diameter, apa tadi? 2,2 diameter propane kan? Okay, 3 karbon, propane. Baca dari belakang. Propane, ada metal, 2,2. Macam nota saya lah. 2,2 diameter propane. Jadi maksudnya ini, dia punya hidrogen ni semua equivalent. Jadi tukar ganti yang mana pun, dia end up satu produk saja. Reaction dengan bromine dalam UV dan chloromethane. Dia hanya satu produk saja yang terhasil. So, saya nak tukar yang belakang. CH3, 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 CH2PR. Yang tu saya tukarkan. Yang ni. Hidrogen ni semua equivalent. Tukar ganti kat mana pun sama saja. Plus dengan HPR. Dia akan menghasilkan produk dia ni, nama dia. Tak tahu nama dia. Ini satu nombor satu lah. 1, 2, 3. 1 bromo. 2,2 diameter propane. Okay, type of reaction. Type of reaction dia apa ya? Substitution. Free radical substitution. Mention free radical tu. Free radical. Jangan buat substitution saja. Kita dah belajar ni, saya dah tekan ni ya. Free radical substitution. Free radical substitution. Buat semua sekali. Okey. Jadi sekarang kita nak buat mekanisme dia. Mekanisme dia pula. Ingat mekanisme dia apa dia? First, dia adalah kita panggil chain initiation. Ini mekanisme lah. Chain initiation iaitu bromine ni tunjukkan ikatan kovalent dia bila adanya cahaya menghasilkan free radical. Tunjukkan homolytic cleavage. Yang kedua adalah chain propagation. Iaitu apabila dah terhasilnya free radical pada first step tadi, free radical ni akan menyerang kita punya alkane. 2,2 diameter propane ni 2,2 diameter propane. Kita tunjukkan ikatan hidrogen yang kita nak keluarkan. Tunjukkan instead of CH3 ada CH2 ikatan. Ikatan kovalent antara C dengan H tu tunjukkan. Supaya kita boleh buat homolytic cleavage kat situ. Plus dengan BR free radical, kamu nak buat dia ke bawah ke tepi ke boleh. Tapi kalau ke tepi dia macam cantik sikit lah.
You ambil dia punya macam BR free radical ni dia akan combine dengan hidrogen. Hidrogen akan bawa satu elektron nak pergi combine. Satu lagi elektron tinggal pada karbon tu. Karbon yang tadi ada H. Kan dah putus dah. H sudah keluar. Nah, dia punya reaction ni H kena keluar dulu. BR free radical yang first step tadi lah ambil H tu. Dia jadilah free radical alkyl. Bila dapat free radical alkyl baru nanti BR boleh masuk kat situ. CH3, CH3, CH2 dot free radical. Sebab elektron tadi pindah kat dia kan. Plus dengan HBr. Okay, lepas tu propagation ni ada 2 step. Tadi dah dapat free radical alkyl. Maka dengan itu alkyl tu bolehlah tindak balas dengan hidrogen. Free radical alkyl saling balik je. Ambil hak sini. Saling ke bawah. So tindak balas dengan bromin. Tak semua dah jadi free radical dekat first step tadi. Masih dalam keadaan molekul. Ada lagi. So free radical alkyl tadi, maksudnya C itu dia akan combine dengan BR. BR bawa satu elektron nak pergi combine. BR pergi dengan bawa elektron lah. So putus ikatan antara BR supaya BR boleh masuk dekat alkyl tu. Jadi dia jadi CH3, 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 CH2, BR. Dia tak ada dot dah. Dot hilang. Plus dengan free radical BR. Kita just faham apa yang kita buat dekat anak panah tu macam mana. Anak panah tu pergerakan elektron. Elektron yang bergerak. Tapi ikatan kovalent tu ada 2 elektron. Dia homolytic cleavage kita tunjukkan anak panah kepala dia separuh. Okay, kemudian termination lah. Dia nak complete combustion, complete kan. So chain. Masa nak habis dah. Habiskan yang ni okey dah lah. Dia tak ada kelas lain lah. Dia tak buat kelas Saya sayang kalau tak buat kelas tu. Rugi masa. Nanti tengok-tengok kalau saya tak buat nanti tengok-tengok alah you all tak faham apa ke. Rugi ya. Baik saya buat. Tapi lapang tak makan apa lagi. Tak dan. CH3, CH3, CH3 salin balik dari free radical yang ada dalam sistem. Dua. Plus dengan BR free radical. Buat dia punya elektron duduk dekat-dekat. Mengadap-mengadap. Senang kita nak. CH3, CH3. CH3, okay. CH2 dapat buat ikatan dengan BR. Jadi CH2 BR. Tak tunjuk ikatan pun tak apa. Kemudian alkyl dengan alkyl lah yang akan combine. Alkyl dengan alkyl. Okay, kita flipkan structure tu. Yang ada, saya pesan yang ada elektron ni yang CH2 tau. Bukan CH3 yang ada dot. Jadi kita flipkan dia. Maksudnya bagi biar CH2 menghadap. Ambil hak yang belah paling kanan tu, kita buat belah kiri pula. Jadi kita flipkan structure tu. CH3, CH3, CH3. Saya flip. Senang saya nak buat dia punya anak panah. Kalau tidak, lagi nak kena melangkau daripada hujung kan. Kita buat dia mengadap-mengadap. Ingat yang dot tu CH2. Dia combine. Structure tu saya flip. Jadi CH3, CH3, CH3. Oh tak muat. CH2 sambung CH2.
Lepas tu 7 ni. CH3. Tak muat lah you all. CH3. 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 Boleh faham tak? Boleh. Ya? Dia buat besar sangat tepi ni. Boleh Jadi dia, apa nama dia punya ni? Side product ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2. 5, 5. Kan? 2, 2, 5, 5. Tetra. Tetra untuk 4. Tetra metil hexane. Hexane. Okay, itu side product dia. 2, 2, 5, 5. Tetra. Tetra untuk 4 Tetra metil hexane. Okay. Boleh kan? Boleh macam. Ya, jadi kena faham nak panah tu je. Faham bagi dapat ni. Propagation lah kot anda nak problem tu. Initiation. Initiation. Mesti ada UV ni Jangan lupa. Buatkan ni homolytic cleavage kepala dia separuh. Tolong. Free radical. Kena ada free radical. Okay, propagation. Dah dapat free radical dapat first step tadi. Dia akan serang alkane. Tunjukkan ikatan antara karbon dengan hidrogen tu supaya boleh buat homolytic cleavage. Elektron berada pada karbon tu. Dia jadi free radical. Karbon yang ada hidrogen tadi. Tolong. Lepas dia dapat free radical alkyl, dia akan combine dengan Br lah. Br tu Br molekul. Br molekul bukan free radical lah. Jadi dalam propagation tu, free radical dengan bukan free radical. Free radical dengan bukan free radical. Br bawa satu elektron lah nak pergi combine dengan C dah ada satu elektron. Nak dapatkan ikatan CH2Br ni lah, ikatan CBr tu. Satu lagi Br tu dapat jadi free radical lah. Bila putus ikatan Br. Termination, senang saja. Jumlahkan semua free radical. Jadi free radical yang ada, free radical Br, free radical alkyl tu. Kan? Jadi mungkin Br dengan Br bertemu. Alkyl dengan alkyl bertemu. Atau alkyl dengan Br yang bertemu. Joinkan aja. Antara elektron-elektron tu joinkan. Maksudnya karbon ni attach dengan karbon ni. Dapat tu. Joinkan dia. Macam tu tau Jadi saya berhenti sampai situ lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan. Ya. Kena abang nama je. Tak. Saja saya beri nama. Tak perlu nama. Tadi kan structure produk tadi tak perlu nama. Tapi saya nak abang lah lagi kan you termiss one of the carbon ke apa. Patutnya by name tu dah tak tunjukkan berapa carbon lah. Sebab saya lukis tadi kan padat je tu. Takut you tak faham structure tu. Right? Okay. Alright. Semua okey no? Tolong boleh buat lagi seterusnya. Sambung. Chem score tu. Habiskan. Kena rajin.